Nama saya Nur Aziza binti Dasuki. Saya datang ke klinik Happy ni kerana ingin buat rawatan gigi. Saya buat rawatan gigi palsu. Saya pilih klinik Happy ni kerana dia selesa, semua kemudahan ada. Pengalaman saya membuat rawatan gigi sangat selesa lah. Nasihat saya pada pesakit yang lain, cuba datang ke klinik ni. Dia punya servis dia sangat bagus. Saya ucapkan terima kasih pada cikgu Dr. Irfan. Selama 5 bulan saya datang klinik ni buat rawatan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua followers kita di FB page Klinik Pergigian Happy. Hai semua. Okey, mesti korang macam mana doktor? Gitu. Okey, sekejap doktor ada patient lagi. So tapi tak apa, kita tak lupakan janji kita. Kita still akan terus on live. Tapi hari ni saya nak borak-borak dahulu lah bersama dengan Cik Hazika kita. Hai. Okey, hari ni kita nak borak-borak dulu lah. Betul, hujan panas ni yang stres dia kan. Tapi itulah. Okay, so thank you siapa yang dah join live ini. Thank you so much. Korang boleh like dulu, comment and share. Kalau korang ada soalan nak tanya berkaitan dengan masalah gigi ke apa, korang boleh je tanya dekat ruang komen tu. Yes. Betul, nanti kita orang akan bacakan reply. Betul. Dan kalau ada apa-apa soalan pun kita akan bacakan terus pada doktor. Betul. Okay. So, tapi sebelum kita nak pergi dengan tajuk hari ni, saya share dululah tajuk untuk kita punya live hari ni. Kita nak cerita pasal seram lah Cik Azika nak cabut gigi. Seram nak kita dah terbayangkan kalau cabut gigi ni mesti kena guna benda ni macam tapi tu. Sebenarnya kita pakai ke? Apa tu? Kita pakai ke? Doktor sebenarnya pakai ke gerudi dengan spana ni, Cik Lin? Taklah guys, takkan lah doktor nak guna. Takkan lah kan? Betul-betul, takkan lah. Okey, korang yang join, korang boleh dengar tak suara? Boleh komen, dengar tak suara kita? Dengar je. Dengar je lah. Bayangan sahaja. Yes, imajinasi you all sahaja. Sebenarnya apa yang digembar-gemburkan itu adalah tidak benar sama sekali. Sama sekali tidak benar. Tidaklah kejam sekarang doktor ni kan. Lagi sekarang apa orang kata zaman dah moden kan Cik Azika. Banyak teknologi yang apa orang kata dah maju. Betul, yang dah developkan untuk maybe kurangkan rasa sakit. Betul. Percepatkan proses. Yalah, kita kan dah ke arah 2022. Berat ni sahaja kan. Azam tahun ni dah tercapai ke belum? Yes, impian korang dah tercapai ke belum? So dah boleh Bawa ke fikir. tahun depan? So dah boleh fikirlah Azam tahun 2022 Betul. pula kan? Nak kahwin ke tahun depan? Manalah tahu Manalah kan. tahu. Ataupun Azam 2022 tak nak takut doktor gigi dah. Gitu kan. Ada Azam 2022 nak cantikkan ke kan? Yes, nak cantik gigi. Nak apa orang kata sentiasa girang, tersenyum macam tu. Okey? Okey, berbalik pada topik kita tadi, cabutan gigi. Cik Lin, okey, bila kita dengar pada cabutan gigi, sebenarnya kalau ikutkan pasien-pasien yang datang pun ada yang mengaku sendiri sebenarnya mereka ni takut nak cabut gigi. Ramai sebenarnya yang datang dalam keadaan takut. Memang ramai sebenarnya yang datang dalam keadaan yang takut. Tapi so far alhamdulillah diorang survive je sebenarnya. Tidaklah, dan bila diorang ada experience masuk dalam bilik surgery tu, sebenarnya benda tu tak ada
adalah seram seperti Seram apa betul. yang mereka fikirkan. Okay, so kita nak play iklan sekejap. Iklan sekejap, Alright, so sekejap Okay, ready. Hai, nama saya Mahadi. Saya datang ini Klinik Happy sebab saya nak buat metal dan pilih Happy Clinic sebab anak saya yang recommend. I think dia punya service is good, dia punya cara cakap dengan klien pun bagus. Okay, nasihat I is buat sampai happy, jangan halfway go. Dia boleh respond very good. And I like to thank doktor lah. Hari ini I puas sangat. Baik, terima kasih. Okay, so itu adalah testimoni daripada salah seorang patient kita lah. Alhamdulillah, dah ramai juga yang kita dah bantu Cik Azifah untuk diorang kembali confident, kembali tersenyum. Senyuman, kemenawan, kembalikan senyuman tu. Ya. Hashtag satu senyuman. Hashtag satu senyuman. Masih berjalan ya. Yes, betul. Kalau korang nak continue benda tu sampai tahun 2022 pun tak apa. Dia macam pembakar semangat. Gitu. Dan dapatkan satu senyuman yang manis, yang menarik. Macam gitulah. Okey, tapi sebelum kita lanjut kepada tentang cabutan gigi. Alright guys. Kita dah sampai dah. Okey, so kita akan bersama dengan Dr. Irfan kita. Tapi doktor ada patient lagi tau. So dalam masa 10 minit saja kita akan dengan doktor lah. Okey, thank you Irfan. Sekejap lagi. Sekejap lagi kita masuk balik. Sama balik. Okay, saya pas balik doktor. Okey, so doktor share sikitlah dengan penonton-penonton kita yang sedang tonton ni step-step untuk cabutan gigi dan apakah biasanya tips ataupun nasihat yang doktor akan share pada patient lah yang diorang kena ikutlah untuk tak ada apa-apa masalah nanti. So, Assalamualaikum dan selamat sejahtera lah kepada para penonton semua. Okay, so tiba-tiba saya panggil lah. So, tadi saya ada patient. Kejap ni sebentar saya nak share sikit lah. So, topik hari ni tentang cabutan gigi ya. Okay, so bila dengar dia cabut gigi mesti semua orang takut. Betul. Even doktor gigi pun takut. Doktor takut tak? Okay, sebab cabutan ni sebenarnya bukan perkara yang apa kita panggil setiap kali datang klinik gigi je kena cabut. Tak, dia sebenarnya pilihan yang terakhir lah sebab lepas dah cabut gigi sebenarnya ada banyak side effect lah. Mungkin sebab gigi tu sangat penting. Betul. Sebab setiap satu gigi ada fungsi dia tertentu lah. Okay, so apa yang terjadi waktu cabutan lah. So first kita kena
diagnose kena betul lah. Maksudnya diagnose first macam mana kita tu? kena ada justifikasi kenapa kita nak cabut Gigi tu. tersebut. So Maksudnya kita bukanlah boleh tu suka-suka cabut gigi tu kan doktor? yeah. So sebenarnya setiap gigi dicabut dia ada reason. So ada pertama sebab biasa lubang lah dah sampai akar, so dah sakit, so patient nak buat cabutan. Yang kedua biasanya untuk rawatan ortodontik lah, kegigian. So kita dah nampak giginya tak ada ruang untuk pertumbuhan gigi, so kita kena buat cabutan dan kita bagi ruang pada gigi untuk tumbuh lah. Nah itu kita buat cabutan untuk gigi yang tak boleh disamakan dengan hopeless. Maksudnya dia ada rosak dah rosak sangat teruk rosak ataupun dah goyang ke macam tu grade 3, so kita dah tak ada pilihan lain, setujuan patient dan doktor, dan kita akan buat cabutan lah. So sebelum cabutan apa kita buat, kita kena pastikan kawasan yang nak dicabut tu dah di-bius dengan of course lah. secukupnya lah. So apa yang ada dalam ubat bius ni? So sebenarnya setiap gigi kita ada saluran saraf dia sendiri. So saraf ni dia ada, kita panggil connection lah antara sodium dengan potassium, menghasilkan kita panggil electric impulse yang memberi stimulus kepada saraf tu. So ubat bius ni dia sebenarnya kerjanya dia nak block electric impulse ni daripada ubat bius tu lah. memberi kesakitan lah kepada patient. So sebab tu sebelum cabutan tu kita kena tahu mana saraf yang terlibat. Sebab tu untuk gigi bawah biasanya saraf yang terlibat berada di belakang. Sebab tu bila untuk cabut gigi bawah kita akan inject di bahagian Atas. rahang bawah. Okey, di rahang bawah. Okay. So dekat kawasan mana yang kita nak cabut lah. Dia bukanlah maksudnya bukanlah kita bius satu mulut. Cabut satu batang gigi je contoh. Ya, dia sebab tu kita masa belajar dulu kena tahu anatomi saraf tu di mana. Lepas tu teknik untuk bagi sebelum nak cabut kita kena pastikan saraf ni dah betul-betul dah betul-betul kebas, baru kita mulalah cabutan. Betul, sebab tu kalau untuk patient-patient yang dah pernah datang, yang dah pernah experience cabut gigi, lepas je doktor letakkan ubat bius, doktor akan buat check lah. Maksudnya doktor akan check kan dengan patient sama ada patient ada rasa sakit lagi atau tak. Lepas tu kita akan review balik bahagian ni ada kebas tak. Sebab kita nak test saraf-saraf tu dah kebas ke belum lah. Betul. So lepas kita dah check dah tak sakit, lepas tu rasa dah okey, kebas pun dah rasa. So first apa kita buat? Kita kena putuskan ligamen antara tulang dengan gigi tu. Sebab tu untuk cabut gigi kita tak boleh cepat sangat. Tak boleh rentap sentap kejam sangat tu. So sebab yalah dia ada orang beranggapan mungkin cabut gigi ni ialah macam cabut pokok ke apa kan. Macam kita cabut rumput ke, istilah macam tu lah kan. Tidak. Tapi dia ada step kan doktor sebenarnya. Dia kena make sure ligamen tu putus dulu. So gigi tu dah boleh di grab untuk cabut lah. So dah lepas putuskan ligamen, apa kita buat? Kita kena kembangkan tulang sekitar gigi tu. Okay, so bila kita dah kembangkan tulang, dan lebih mudah lah untuk gigi tu keluar. Faham? Sebab tu kalau nak cabut gigi pun dia ada dia punya khas, alatan khas dia untuk cabutan gigi. Okay, so sebab tu setiap cabutan ni berbeza. So pertama kita kena tengok kekuatan tulang tu. So untuk biasanya gigi yang lubang tiba-tiba patah, tulangnya masih kuat lagi. So cuma gigi dia je lah. Giginya dah rapuh, tapi tulangnya yang pegang giginya kuat masih lagi. Kuat. So apa yang kita kena buat, kita betul-betul kena pastikan gigi tu dah longgar, baru kita boleh keluarkan lah. Tapi ini berbeza dengan
gigi yang dah lama di situ, maknanya Maksudnya tunggul dah tu sedia goyang ke, dah goyang yang dah ataupun rosak, dah tulang dah tak kuat. So cabutannya lebih Lebih mudah lah lebih cepat secara sikit teori proses lah dia. tapi Dia sebenarnya bergantung kepada kes juga kan doktor, betul tak? dia sangat bergantung pada kes lah sebab dalam teori memang senang je nak cabut betul. gigi, tapi setiap patient berbeza. Sebab gigi orang kan berbeza kan. Yes, so itu sedikit lah tentang cabutan. Yes, So betul. ni masa dah cabut, tengah Masa tengah cabut. So apa nak buat Lepas cabut. Yes. Ni penting. Ini sangat penting kan doktor? Okay, so biasanya untuk 15 minit awal tu sangat kritikal lah sebab kita nak pastikan darah beku tu berjalan. So darah beku berjalan bermakna risiko infection, risiko pendarahan tu dapat dikurangkan dengan secara banyak lah. Okay, So apa diorang kena buat dia doktor kalau dalam masa 15 minit tu? So yang penting sekali kena gigit kapas lah. Yes, kena gigit kapas. So walaupun gigit kapas ni macam perkara yang inting lah, yang kita panggil pandang rendah lah, Macam gigit alah, kapas. gigit kapas je tu kan macam macam common tu. sense Yes, lah. betul. Tapi sebenarnya ada je kes yang macam cara gigitan kapas yang salah pun boleh menyebabkan pendarahan tu tak berhenti. Tak berhenti. Bila sebab kita just gigit semata-mata sebab doktor suruh, macam kita tak gigit betul-betul, itu akan melambatkan proses pemberhentian darah dan risiko infection tinggi. Lepas tu patient pun ialah nak tengah makan berdarah lagi. berdarah. Lepas tu lagi satu habit yang selalu dibuat ialah berkumur lah. So berkumur sebenarnya memang tak boleh lah doktor. Tapi itulah dia macam Dah terbiasa. kalau dah ada something dalam mulut, kita mesti nak kumur. Betul. Kan. Lagi-lagi macam tengah kebas, lepas tu yalah lepas cabutan rasa macam gusi tu selalu kosong, tuyung ayam kan. So mesti kita nak kumur. Tapi sebenarnya kumur tu dia tak bagus lah sebab first darah beku akan terkacau lah dengan kumur ni. Kumur ni dia create apa kita panggil pressure dalam mulut lah. So, pressure dalam mulut ni akan dislodge dia punya darah beku tu. So perkara simple macam ni pun dia sebenarnya memberi impact yang besar. Betul. Sebab ada certain benda kita tak boleh kawal lah. Macam penyembuhan ni dia bergantung pada wound care lah. Dia patient complacent. Betul, sebab setiap orang pun dia punya tempoh sembuh pun berbeza. Even macam kita main basikal jatuh terseret kan, kita kena pandai jaga luka. Betul? Tu luka tu kena jaga sendiri sebab proses penyembuhan ni memang hukum alam, tapi cara penjagaan tu sangat macam penting. How? Sebab setiap orang penjagaan dia berbeza. Kalau kita betul-betul jaga, insyaAllah cepat je lah luka tu sembuh. Okey, so itu adalah sedikit lah tentang proses macam mana cabutan gigi dan apa yang biasanya doktor akan nasihatkan, iaitu kena gigit kapas dalam masa 15 minit dan juga elakkan untuk berkumur. Dalam masa 1 hari tu elakkan berkumur dululah. And then biasanya kena makan ais krim Okay. makan benda ni sejuk. So biasanya bab pemakanan ni ramai je patient yang tanya ada tak pantang-pantang dia. Tapi secara generalnya memang kena start soft diet lah. Makan yang lembut-lembut. Lepas tu kalau boleh jangan pedas, jangan panas. Betul. Janganlah lepas baru cabut gigi terus makan daging. Ataupun makan biryani ke kan yang tapi pedas-pedas. biasanya kalau kita lepas cabut gigi, kita sendiri yang akan rasa tak selesa. So kita akan untuk kurangkan makan kot. Kalau saya sendirilah, saya rasa tak selesa, saya akan kurangkan makan. Tapi bagi saya doktor cabut tak cabut dia makan je guys. Makan sebab makan ni dia bukan tak bermakna kita tak perlu cabut. Betul-betul. Makan ni walaupun dah cabut ke apa ke, doktor makan lah. Apa-apa makan tetap pun makan. mesti makan tetap makan. So nak kata ada pantang tu tak adalah, cuma kena pandai jaga tempat luka tu. Lepas tu makan lembut sejuk. Lepas tu kalau boleh kurangkan makanan yang banyak gula, minyak. Sebab
dia akan menggalakkan pertumbuhan bakteria lah. Betul. Alright, so itu adalah sedikit lah perkongsian tentang cabutan gigi. So hopefully apa yang doktor sharekan ni orang kata buat korang rasa tak takut lah untuk datang jumpa dengan doktor gigi. Kalau doktor kata kena cabut pun korang dah imagine benda yang okey, doktor dah explain benda ni proses yang tak menyakitkan. Sebab tadi saya dengan Cik Azika dah share. Sebab biasanya kalau orang yang dengar cabut gigi ni, diorang fikir kena guna pelayar lah, kan? Sebenarnya itu semua adalah imajinasi je. Kita tak adalah kejam sangat doktor nak guna pelayar ke. Yang penting macam doktor kata tadi, kita ada teknologi sekarang, dah ada web use. So tak adalah korang rasa sakit. Okay, thank you Dr. Irfan untuk sharing hari ni. Dr. Irfan kena berlari turun balik ke klinik sebab Dr. Irfan ada patient. So thank you so much untuk Dr. Irfan. Nanti kita jumpa lagi doktor. Alright, so kita panggil Cik Azika kita semulalah sekejap lagi. Okay, so kamera. Dah berlari dah doktor kita. Dah berlari dah doktor. Power lah doktor sebab boleh berlari-lari kan. Thank you juga lah dekat doktor. Dan thank you kepada patient yang kat bawah tadi sebab menunggu. Thank you so much. Alright. Okay. So untuk tadi kita dah share dah. Tadi saya nampak macam saya dengar tadi dah share banyak kan. Banyak dah kita dah share ni tentang ilmu apa orang kata cabut gigi. Cabut gigi. Apa nak kena buat lepas cabut gigi. Betul. Persediaan sebelum korang nak cabut gigi pun. Korang boleh ikutlah apa yang Dr. Irfan dah share. So thank you so much. Thank you so much untuk siapa yang dah join. Tapi sebelum kita habiskan live ini, kita nak share tentang kita punya lucky draw ni. Betul, lucky draw kita. Sebab saya rasa macam ramai yang macam dah lupa dah lupa je kita ada lucky draw kita sekarang nak ingatkan lagi sekali. Kita tengah buat lucky draw untuk Lady Boss Birthday. Betul Zin? Bersama dengan Lady Boss Birthday. Siapa-siapa saja boleh je join kita punya lucky draw ni. Syarat dia senang je. Korang kena follow kita punya kita dekat Facebook. Betul. Dan korang boleh buat apa saja rawatan. Lepas tu korang dah boleh join dah kita punya lucky draw. Betul. Senang kan? 3 benda je. 3 benda tu je. Like Facebook page, datang klinik buat rawatan. Lepas tu dah boleh dah isi borang. Dah boleh dah isi borang. Okey, dah mereka berpeluang nak menang apa ni Cik Lin? Yes, bling-bling. Bling-bling. Bling-bling gitu. Gitu bling-bling. Okey, korang sebenarnya korang berpeluang untuk menang emas tau. Menang emas. So sangat rugilah kan kalau tak grab sekarang sebab manalah tahu sambil korang buat rawatan gigi, sambil kita nak cantik-cantikkan gigi ni dapat pula menang emas. Macam apa orang kata lah rezeki kita. Betul. Orang kata apa? Peribahasa tu tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tak ada siapa tahu. Macam benda je. Okay. So hopefully korang pun tak lupa kita punya lucky draw ni sehingga 29 Disember ini. Bila jangan kita lupa, live tu? Pada 29 Disember ni insya-Allah nanti kita akan ada reminder lah. Betul. Juga akan bagi tahu dekat korang. So sempat lagi kan? Ya Allah, sempat lagi ada beberapa hari lagi ni korang datang buat apa saja rawatan dan korang boleh join dah kita punya lucky draw. Okay? Betul. So thank you so much untuk siapa yang dah join. Thank you juga pada Cik Azika. Thank you juga kepada Cik Lin. Pada Dr. Irfan juga. Yes, thank you pada yang join live ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Korang jangan lupa untuk follow kita kat semua media sosial kita, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube channel dan juga kita punya TikTok Klinik Pergigian Happy. Okay semua, jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum. Inilah. Hai, nama saya Mahadi. Saya datang ini Klinik Happy sebab saya nak buat metal denture. Pilih Happy Clinic sebab anak saya yang recommend. I think dia punya service is good, dia punya cara cakap dengan klien pun bagus. Okay, nasihat I is buat sampai happy, jangan halfway go. Dia boleh respond very good. And I like to thank doktor lah. Hari ni I puas sangat. Baik, terima kasih.